Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni cara nak buat data dalam format GIS ready untuk disubmit ke Padu. Mula-mula kita tengok kita ada raw data. Data tu kalau dalam format CSV, kita kena convertkan dia ke Excel dan kena letak kat atas ni bilangan X, Y, Z description. Ni tambahan row yang kita tambah kat atas ni. Okey, lepas tu kita tekan save. Bila kita dah tekan save, buka Macinfo. Pastikan Macinfo ni mengandungi sistem koordinat yang terkini lah. Sistem koordinat kat sini geocentric GDM 2000 Lepas tu bila dah start macam ni, kita tekan open table dan kita cari balik contoh data tadi. Okey, contoh data. Okey, sebab tak ada sini, sekarang ni kita buka dekat sini, kita cari data XLS ni. Okey, contoh untuk Bali, open. Okey, ni kita boleh buat dekat sini kita tahu entire worksheet kita ambil dan pastikan ni klik supaya dia guna kat atas ni je, current value kat atas tu sebagai guide. Okey, kita tekan okey. Okey, ni dia punya yang kita letak tadi tu lah, daripada CSV tu kita letak ni description ni. Okey, ni data kita browser. Data ni pula kita kena masukkan dalam mapping dia. So senang je, tekan spatial, tekan create points. Kat sini lah sistem koordinat tu penting. Kita guna semua data untuk Bali ni projection. Kita kena guna kat sini yang terkini kat sini GDM. So sebab ni untuk Bali Kelantan. Okey, sini. Alright, okey. Ni kat sini ni adalah nilai point tu lah. Nilai points. Sepatutnya tadi kita boleh tukar style tadi. Tak apalah. Sebab kita tugas kita adalah hanya untuk kita digitize balik benda ni. Sebab kita takkan sentuh langsung nilai dekat Tok Bali ni. Sepatutnya ubah dekat sini, saya terlupa tadi. Sini. Apalah, okey, kita pakai je sebab data ni kita still boleh select lagi. Kalau kita nak tahu kita boleh pakai, kita tekan sini, kita tekan sini dan kita tengok dia punya label dia. Ada W water, W sini. So pastikan layer ni yang kita ambil daripada data CSV tu, kita takkan sentuh langsung. Jadi kita generate layer baru. Layer baru pula kita kena ikut format JPEG lah. Ni sepatutnya ni boleh tukar ni. Apalah, sebab kita nak digitize dia. Okay, daripada sini pula kita kena buat new table, open a new browser, add to current mapper ni, current mapper, create new table create. Okay, kita nak namakan table tu, nanti kita namakan, tapi before that kita boleh letak kita ikut format ni. Contoh kalau kita nak add water, kita kena guna ni. The first one adalah layer ni Okay, kita copy ni, ls water pipeline, L copy. Okay, kita add field. Yang ni field pertama kita rujuk balik ni adalah name. Okay, kalau dah biasa buat, nanti kita boleh buat template, tapi kita kena rujuk setiap layer ni, setiap field yang kita akan isi. Ini hanya untuk alignment dan jenis dan siapa yang control ataupun siapa yang menjaga utility tu. Ni kita ada rujukan dia.
Macam contoh kita tengok nama feature code dia UC0110. Grid location dia cakap refer pada appendix 1. Jadi kita pergi kat sini, appendix 1, grid location, dia underground. So kita kena letak grid location nombor 2. Okay, lepas tu kita rujuk balik water pipe type. Jadi sama ada unknown, trunking besar, distribution, pengagihan, reticulation, communication. Ini kita, kalau kita tahu, kita letak sama ada distribution atau trunking. Kalau kita tak tahu, kita letak unknown, kosong. And then kita ada water pipe material. Okay, selalunya dekat site akan ada marker. Marker tu lah yang kita akan guna untuk isi maklumat ni. Kalau kebanyakan pipe dekat pasal kampung, HDPE. Tapi kalau pipe-pipe lama, GI lah, GI ke DI ke kan, galvanized iron atau ductile iron. Selalu kalau HDPE memang payah lah nak jumpa. Mill steel, galvanized iron, insyaAllah boleh jumpa. Okay. Lepas tu kita tengok dia punya water pipe diameter. Diameter pipe tu selalu kita boleh tengok dia punya diameter 100 ke, 150 ke, 200 ke, 250 kat sini. And then custodian kita rujuk pada custodian sini. Custodian, kalau water selalunya private, Sdn Bhd kan. Water semua private, kita tengok nombor 5. Kalau local authority, kerajaan negeri ke apa yang kontrol, kita letak nombor 3. Tapi sekarang ni kalau kat Kelantan, syarikat air Kelantan, kita pakai 5 private. And then custodian, authority refer to authority source. Okay, authority kita tengok kat sini, Kelantan, syarikat air Kelantan, AKSB ni, air Kelantan Sdn Bhd sini, air Kelantan Sdn Bhd. Jadi nombor berapa tu? 15. So kita akan isilah maklumat ni 15. Source data daripada siapa? LS lah, sebab kita yang ukur. Tu state Kelantan. So kita tengok balik appendix ni, state Kelantan 03. Yang tadi yang saya cakap data LS tu mana? Local state, source division, ni tadi. Ni license surveyor 43 ni. Okay, and then quality level, kita tengok balik appendix, quality level, quality A, quality B. Untuk GPR EML selalu kita pilih quality B lah, nombor 2. And then status, masih guna atau tak, plan number, file number kita lah, kita letaklah ikut nama filing dalam syarikat atau firma, company name, ukurlah juruukur ABC ke juruukur apa-apalah, letak nama juruukur, firma dan surveyor yang buat detection kat sini. Ni tarikh siap. Lepas tu tarikh hantar data ke JUPEM, file number. Okey, ni line ni untuk setiap line utility yang kita detect, kita kena tahulah berapa jarak yang kita detect, jarak horizontal style info ni semua tak penting, tapi ni semua dalam sistem info dalam jabatan ukur. Okay, bila kita buat tu, jadi dekat sini kita kena generate satu-satulah field. Mula-mula 6 dan AM 6. Lepas tu next kita rujuk ni FEC GRL. WIT WPM. WPD WPS. CUS Unity SOD.
kita isi semua. Sampai length contohnya projection, kita pastikan dia kat sini Kelantan, and then kita create. Semua ni dah ada, kita create. Kita letak sini sebagai LS water pipeline L line. Kita create, dan dia akan create lah kat sini. Dia akan create. Lepas tu kat tepi dekat Explorer ni, butang Explorer pun dah ada, tapi dia akan menyala ni butang pensel ni, maknanya kita boleh edit lah. Jadi sekarang ni tugas kita adalah untuk edit, digitize balik data-data yang kita dah ada ni dengan cara kita lukis lah. Map, style, line kita tukar sebab kita buat water dulu, biru. Ini selalu senang nampak 1.5. Bila kita nak start dia digital, kita pergi kat sini. Kalau kita lalukan point mouse kita kat sini, tak keluar butang X ke apa ke, kita tekan S sekali. Dan kita pun tekan balik, kita nak insert polyline. Kalau tak keluar juga, kita tekan S, insert balik. Sebab tak akan keluar ni. Tu bila dah tekan S, jadi dia akan macam snap lah. Tu dia akan ada butang macam tu. Jadi tugas kita adalah digitize balik. Digitize semua. Kadang-kadang grafik dia tak berapa ni sebab dia tengah reading kan, dia stuck sikit lah. Bila dah habis digitize, tekan escape, dia akan keluar line tu. Dan bila dah keluar line macam tu, kita tengok dekat data ni, dia akan keluar lah ni. Bila kita dah habis dah, kita boleh edit. Kita select line ni, lepas tu kita pergi dekat info, kita select line. Ni kat sini kita boleh letak lah name dia apa ke. FEC ni kita kena ikut follow code ni lah. Ni kita masukkan kod dia. Grade dia 2 sebab dia underground. Kita rujuk balik lah jadual ni. Water type unknown, kalau kita tak tahu unknown 0 lah, kita letak kosong. So sini kita letak kosong. Kalau ada single number, kalau boleh kosong dulu yang tu kan. Contoh kita letak 150 mm. Size kita tak tahu. Custodian adalah private. Custodian kalau kita tengok sini dia private 5 lah. Authority kita tengok sini Syarikat Air Kelantan 15 AKSB SOD terujuk balik pada ni, SOD source data daripada LS. Kita pergi dekat sini appendix. LS adalah 43. State mana? Kelantan adalah 03. Quality adalah 2 sebab kita underground type B kan. Quality type B. Status, kita tengok status dia adalah online lah. In operation 1 lah.
juru ukur ABC, nombor file 12345 contoh, company, juru ukur ABC, serial name SR ABC, manufacturing date 10 September 2020. Bila kita hantar, contoh kita hantar esok 11 September 2020. File number kita boleh ikutlah JABC untuk balik line. Lepas tu bila kita tu kita pun nampak, sebab kita dah edit, dia akan masuk terus kat sini. Jadi ini maklumat dia yang kita hantar tu lah. Ini untuk maklumat line tu saja. Alright, nanti lepas ni kita sambung balik untuk kita tentukan kedalaman dia pula. Okay.